Nak tahu tak? Pernah satu ketika di mana Nabi Sulaiman telah pun meminta keizinan daripada Allah SWT untuk memenjarakan seluruh iblis di dunia ni. Dan sekarang persoalannya adalah apa yang terjadi kepada manusia dan juga bumi selepas ketiadaan iblis? Adakah manusia boleh hidup dengan bahagia selepas tu? Okey, jadi seperti mana yang kita tahu, iblis merupakan makhluk yang dilaknat oleh Allah, di mana golongan iblis ini sentiasa dan selalu cuba untuk mempengaruhi dan juga menggoda manusia agar terjerumus ataupun memilih jalan menuju ke neraka. Dan dikatakan sejak lahir hinggalah manusia menuju ajal, seorang manusia tidak pernah lepas daripada godaan iblis ataupun syaitan, di mana golongan ini tidak akan sesekali membenarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan juga Rasulnya. Jadi oleh sebab itu, banyak juga ataupun segelintir daripada pendapat terfikir dan juga tertanya-tanya, jika memang betul iblis memang sejahat-jahat itu, mengapa Allah SWT tidak membinasakannya sahaja? Walau bagaimanapun, kita perlu menyedari bahawa Allah SWT tentu tidak akan menciptakan sesuatu makhluk itu tanpa tujuan. Jadi ceritanya begini, seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang sangat agung dan memiliki kerajaan yang besar, di mana wilayah kekuasaannya pada masa itu sangatlah luas dan banyak musuh yang tunduk dengannya, bukan sahaja daripada golongan manusia, malah haiwan, jin mahupun syaitan semua tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada sini kita tahu betapa dahsyatnya kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam pada masa itu. Jadi oleh sebab itulah ceritanya begini. Ada satu ketika di mana Nabi Sulaiman alaihissalam telah pun memohon kepada Allah SWT untuk menangkap iblis dan juga memenjarakannya. Hal ini kerana menurut Nabi Sulaiman alaihissalam, jika baginda berjaya menangkap dan juga memenjarakan semua iblis, maka manusia tidak akan lagi berbuat dosa dan juga maksiat. Tetapi malangnya permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak terus dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi daripada sini, kenapa? Apa sebab-sebab utama Allah SWT tidak secara langsung mengkabulkan permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi? Jadi daripada situ, Allah SWT telah pun mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan bahawa tidak ada baiknya pun jika iblis-iblis ini ditangkap ataupun dibinasakan. Tetapi pada masa itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap juga memohon kepada Allah SWT dengan menetapkan pendiriannya bahawa keberadaan makhluk terkutuk itu dekat dunia tidak ada mendatangkan kebaikan langsung. Jadi daripada sinilah Allah SWT telah pun berfirman, jika iblis ini ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia akan ditinggalkan. Jadi apa maksud daripada ayat ini? Jadi daripada sinilah Nabi Sulaiman alaihissalam telah mengatakan bahawa, kalau begitu ya Allah, aku ingin menangkap makhluk ini untuk beberapa hari sahaja, untuk tengoklah apa keadaan yang akan terjadi kepada dunia ni apabila dunia ni tak ada iblis. Maka daripada itu Allah SWT mengkabulkan permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan bahawa bismillah, dengan menyebut nama Allah, tangkaplah iblis. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam pun menangkap semua iblis dengan mengikat makhluk itu dan memenjarakannya. Jadi berbalik kepada cerita Nabi Sulaiman tadi, walaupun kita tahu bahawa Nabi Sulaiman ini merupakan seorang raja yang sangat agung, tetapi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, baginda lebih untuk memilih makan dari hasil titik peluhnya sendiri. Maksudnya baginda menolak untuk menggunakan wang ataupun duit kerajaan dan memilih untuk memakan hasil daripada usahanya sendiri, iaitu melalui perdagangan ataupun perniagaan. Daripada sini kita tahu bahawa walaupun Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang sangat agung dan juga sangat kaya, tetapi baginda masih lagi memilih untuk hidup bersederhana. Okey, jadi
Jadi berbalik semula kepada kisah iblis yang ditangkap tadi. Selepas para iblis itu telah pun ditangkap, pada satu hari Nabi Sulaiman telah pun mengutuskan kepada anak buahnya untuk menjualkan barang-barang dagangannya, di mana barang-barang itu dibuat sendiri oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi apabila anak buah dia tu pergi ke pasar, anak buah dia mendapati bahawa dekat kawasan luar tu semuanya sunyi sepi tau, di mana pasar-pasar dan juga perniagaan dekat sana tu semuanya ditutup. Tak ada satu orang pun berjualan dekat sana. Lalu mereka pun menyampaikan perkara ini dekat Nabi Sulaiman. Dan pada hari berikutnya pula, anak buah Nabi Sulaiman lagi sekali pergi ke pasar untuk menjual barang dagangan yang telah dihasilkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Tetapi masih lagi juga sama kurang, di mana keadaan pasar dan juga dekat keadaan bandar tu semua sunyi sepi. Dekat sana tak ada orang yang berdagang, tak ada orang yang berniaga tu semua. Dan akhirnya mereka mendapati bahawa orang-orang yang tak berjual dan juga tak berdagang tadi, rupa-rupanya diorang semuanya dekat mana tahu korang? Rupa-rupanya ramai orang berpusu-pusu pergi ke kubur. Dan dekat kuburan itu mereka semua menangis dan juga meratapi mengingatkan kematian, di mana orang-orang ini sibuk mempersiapkan diri mereka untuk menuju ke akhirat tanpa mempedulikan langsung tentang kehidupan dekat dunia ni tahu, tentang keindahan ataupun nikmat dekat dunia ni. Jadi pada masa itu Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rasa pelik sekali, baginda pun bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, apa sebenarnya yang terjadi ni? Kenapa orang-orang ini tidak bekerja untuk mencari nafkah?" Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun mewahyukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dengan mengatakan bahawa, "Wahai Sulaiman, engkau telah pun menangkap para iblis, sehingga akibatnya manusia ni tidak bergairah lagi untuk mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahawa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Jadi setelah mendapat jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Sulaiman pun terus melepaskan semula iblis dari penjara tau. Dan keesokan harinya kan, orang-orang kembali semula ke bandar dan juga ke pasar untuk memulakan semula aktiviti harian mereka, iaitu berdagang dan juga berniaga. Di mana pada masa ini orang-orang telah bersemangat kembali tau, mencari kerja, mencari harta dunia untuk makan dan juga memenuhi kebutuhan diri mereka dan juga keluarga mereka. Jadi daripada cerita ini kita boleh membuat kesimpulan bahawa kita tidak boleh sesekali berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita menganggap ianya jahat dan sebenarnya makhluk ini tidak mendatangkan kebaikan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu atas apa yang diciptakannya. Jadi daripada kisah inilah kita tahu betapa adilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada sinilah kita tahu bahawa iblis juga mempunyai peranan dan juga fungsinya sendiri dekat dunia ni, di mana wujudnya iblis dekat dunia ni untuk mempengaruhi manusia dan menarik manusia ke kancah kejahatan lah. Sebagai contoh, menimbulkan hawa nafsu manusia dalam pelbagai bentuk. Depends lah macam mana cara manusia untuk mengawal hawa nafsu tersebut. Di mana daripada sini, tanpa kewujudan iblis, manusia tidak akan diuji. Dan pada masa yang sama, manusia juga akan kehilangan dorongan untuk bekerja dan juga berusaha korang. Tapi kita perlulah ingat bahawa Allah SWT tidak pernah melarang kita untuk mengejar kenikmatan dunia. Tetapi jangan sampai kesibukan dalam urusan dunia ni membuatkan kita lupa terhadap si pencipta. Okey, jadi itulah cerita berkenaan bagaimana ataupun apa yang terjadi kepada manusia dan juga bumi jika tiada iblis. So, korang suka tak dengan cerita ni? Kalau suka, jangan lupa tekan butang like. Dan kita jumpa lagi next time. See you again and bye!